Sebaik saja melepasi pemeriksaan imigresen Laos yang boleh dianggap agak lancar, kami berkenderaan semula untuk ke pintu masuk China. Semakin kami menghampiri pusat pemeriksaan imigresen negara tembok besar itu, denyutan jantung terasa begitu deras. Mungkin kerana khawatir sekiranya hasrat untuk memasuki China dinafikan pihak berkuasanya. Mulut dan hati tidak henti berzikir, berselawat dan menyebut nama Ilahi agar dipermudahkan urusan kami, hambanya yang kerdil ini. Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157 bermaksud, sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut terhadap musuh, kelaparan, kekurangan harta benda dan jiwa, serta buah-buahan, iaitu hasil tanaman. Sampaikanlah berita gembira kepada orang yang sabar, iaitu orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Allah jualah kami dikembalikan. Mereka itu ialah orang yang dilimpahi dengan mendapat selawat, iaitu keampunan daripada Tuhan mereka serta rahmatnya, dan mereka itulah orang yang mendapat hidayahnya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan doa kami. Urusan di pusat imigresen China berlangsung dengan begitu mudah sekali. Namun kami terpaksa terus menanti di situ sehingga seorang pemandu pelancong Cina datang menjemput kami 3 jam kemudian. Seperti yang dijangkakan untuk cross border China bukan sesuatu yang mudah kerana banyak rules and regulation dan mereka sangat strict. Jadi kami stuck di sini hampir 3 jam lamanya. Kemunculannya membuatkan kami merasa lega kerana hati sudah lama meronta-ronta mahu meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Seakan-akan dapat menyelam perasaan kami yang resah, lelaki itu terus membawa kami keluar dari pusat imigresen. Kenderaan dipecut dan setelah kelibat pusat imigresen itu hilang dari pandangan, barulah kami memberhentikan kedua-dua pacuan 4 roda kami di tepi jalan. Di situ barulah kami berkenalan dengan lelaki Cina itu yang memperkenalkan dirinya sebagai Andy Yuan. At the time, we're going to get inspection of the paperwork, number plate thing. That's where the next story. 50 kilometer. Like a no 50. Yeah, like a 1 hour. Okay, we will follow that car. I said there, sir. Okay, we will keep contact with the right. radio. Okay, let's take. Khidmat Andy amat diperlukan kerana dia akan menjadi pengantara dengan sesiapa saja yang kami berinteraksi sepanjang perjalanan. 可以了，哎，章也盖好了，我这边就直接拿回去交给那个。Show to the camera. 对，来。pen, give her the pen. Give her the pen. 这个叫他们照了，不要发出去。哦，他没有照，他就是拍一些有的没的，对。Okay, Alhamdulillah sekarang ni kita akan bergerak ke car inspection. Apa yang berlaku tadi ialah setiap mereka yang ingin memandu di China mesti mendapatkan lesen memandu, dan kita pun dah selesai dengan bantuan ejen di sini. So saya pun dah dapat lesen memandu, nanti saya akan tunjukkan lesen memandu yang kita perolehi. So berjumpa kita kemudian. Selepas sesi pengenalan, dia membawa kami ke pusat pemeriksaan kenderaan di Balai Polis Mengla. Proses ini penting bagi memastikan kedua-dua kenderaan kami berada dalam keadaan baik sepanjang 17 hari perjalanan di negara itu nanti. Ia juga merupakan syarat untuk membolehkan kami memiliki lesen memandu sementara yang diwajibkan ke atas semua pemandu asing yang ingin berkenderaan di negara tersebut. Selepas proses pemeriksaan kenderaan, Khair Zikri Fuad, Jasmi Zuraini, Muhammad Syahuri dan Muhammad Izam mengemukakan permohonan mendapatkan lesen memandu sementara. Ketika pemeriksaan kenderaan dibuat, kami sempat menyaksikan gelagat seorang lelaki tempatan yang kelihatan khayal dengan menghabiskan masa dengan merokok menggunakan kaedah yang seolah-olah amat selesa baginya. Persoalannya, adakah cara itu lebih selamat dan sihat bagi mengelak si perokok daripada bahaya asap nikotin yang disedutnya? Tidak lama kemudian menyusul berita gembira daripada Khair Zikri Fuad, Jasmi Zuraini, Muhammad Syahuri dan Muhammad Izam. Okey, Alhamdulillah
Kerana kami masing-masing sudah boleh memandu di seluruh China dengan selamat kerana kami telah ada lesen memandu dan juga permit kenderaan. Nombor plate baru untuk kereta nombor kami. plate baru. Inilah nombor plate di China. Terima kasih Mr. Andy. Keenam-enam mereka bukan sahaja berjaya mendapatkan lesen memandu sementara, tetapi juga nombor pendaftaran sementara bagi kedua-dua kenderaan kami. Dah dapat lesen. Gerai memandu. Nombor plat baru. Perjalanan yang jauh dan proses pemeriksaan kenderaan yang lama membuatkan kami terasa sedikit lapar. Namun kami tidak merasa khawatir kerana Zuraini dan Jasmi sudah pun menyediakan makanan untuk kami bagi mengisi perut sambil disaksikan oleh Andy. Hey, chicken? Anchovies. Anchovies. Sambal tumis petai. It's small Makan dengan telur dadah. Setelah kenyang, kami menunaikan kewajipan bersolat sebelum meneruskan perjalanan menuju ke Bandar Shadian yang melibatkan perjalanan sejauh 600 km dengan tempoh perjalanan 9 jam. Kami memasuki lebuh raya yang kelihatan masih dalam pembinaan tetapi boleh digunakan oleh semua jenis kenderaan. Tidak lama kemudian, titisan air dari langit bagaikan rezeki sedikit demi sedikit membasahi seluruh badan kenderaan yang melalui lebuh raya itu. Titisan air itu semakin menebal disusuli hujan yang begitu lebat mengakibatkan kenderaan yang dipandu Khair ketika itu dimasuki air menerusi kedua belah tingkap belakang. Kami terpaksa menadah air yang melimpah masuk untuk mengelak daripada kenderaan dipenuhi air. Kami sedar kerosakan itu harus diperbaiki segera bagi mengelak fikiran terganggu sepanjang perjalanan yang masih jauh. Dan kami bergegas mencari tempat yang sesuai untuk berteduh bagi membaiki kerosakan yang kami sendiri tidak tahu puncanya ketika itu. Secara kebetulan kami terlihat Plaza Tol yang masih dalam pembinaan, namun dalam kekalutan menuju ke tempat berteduh itu tanpa disedari kenderaan kepunyaan Jasmi tersangkut dalam lumpur. Naik Malaysia boleh, bisa Cina pun boleh. Habis. Boleh. Sebaik saja sampai di Plaza Tol itu, kami terus memeriksa punca kerosakan yang mengakibatkan air memasuki kenderaan. Rupa-rupanya kebocoran pada pintu kenderaan disebabkan oleh tapak rak bumbung yang disambung ke bahagian atas. Kedua-dua pintu tidak dibuat dengan kemas, mengakibatkan air meresapi bahagian celah atas kedua-dua pintu. Di sinilah kepakaran Muhammad Syahuri dan Muhammad Izam diuji sehingga kerosakan itu dapat diperbaiki. Okey, sekarang kami berada di tol yang tengah nak buat ni. Anda boleh saksikan di belakang saya kita punya mekanik sedang beraksi. Ini semuanya gara-gara roof rack kat atas tu. Okey, ada sedikit masalah teknikal. Air daripada bumbung masa tadi hujan lebat, air masuk ke dalam kenderaan. Jadi kita punya sahabat media tolong menadah botol dalam kereta tadi sebab air menititik. So ini di antara cabaran-cabaran walaupun nampak kecil tapi sebenarnya dia contribute kepada delay untuk kita sampai ke lokasi. Ni kita je. Ada longgar. Dalam. Ni untuk letakkan lagi lebih. Dia tak akan bergerak lah. Sekarang ni tahu triple bang. Ketika Muhammad Izam dan Muhammad Syahuri leka membaiki kerosakan, Khair dan Sikri Fuad terkenang kembali detik kedua-dua mereka menghadapi masalah semasa dalam perjalanan ke Kemboja suatu ketika dahulu. Masa ke Kamboja tu, kereta masuk sawah. Ni. Macam mana jadi gitulah? Kena tanya. Siapa tuan punya badan? Saya masuk bawah. Oh, ke kampung semua tolong tarik. Alhamdulillah keluar juga. Gelap ke masa tu? Diam. Silap aja. Perasaan risau kami mula reda apabila kerosakan itu berjaya dibaiki sepenuhnya oleh Muhammad Syahuri dan Muhammad Izam. Ini membolehkan kami menyambung perjalanan tanpa sebarang kerisauan ketika hujan. Sudah tentu pemanduan yang memakan masa lama menyebabkan kami kebosanan. Izam sentiasa bergurau sesama sendiri
dan dalam masa sama berhubung menerusi walkie-talkie dengan Zikri Fuad yang berada dalam sebuah lagi kenderaan. Apabila sampai di penghujung lebuh raya yang belum siap itu, kami terpaksa memasuki semula jalan lama atau jalan biasa yang digunakan oleh orang ramai. Tak siap lagi hari dah cari. Aduh, BTT. Dalam perjalanan itu, kami berdepan dengan kejadian tanah runtuh yang mengakibatkan jalan diliputi tanah yang tebal. Kejadian tanah runtuh itu mungkin sudah berlaku agak lama kerana kerja-kerja pembersihan kelihatan sudah pun bermula. Kejadian itu menyebabkan semua kenderaan tersadai untuk beberapa jam. Kali ini kami sekali lagi insyaAllah diuji sekali lagi kerana terpaksa berhenti bersama rakan-rakan lain di China ini kerana di hadapan sana anda boleh lihat kerja-kerja pembersihan tanah sebab ada landslide, tanah jatuh. Sekarang ni petugas-petugas di sini sedang membersihkan kawasan. So doanya sebentar lagi kita boleh lalu dan teruskan perjalanan ke Shedian untuk kita menginap di sana dan membuat program besok pagi di sana bersama masyarakat Muslim di sana. Dan jarak dari sini ke Shedian lebih kurang 500 km. Disebabkan tempoh yang agak lama dalam kenderaan semasa menunggu kerja-kerja pembersihan jalan selesai, ramai pemandu termasuk kami tercari-cari tempat untuk melunaskan hajat. Momen. Bau bagi luar hancing. Hitam. Berpinau bau. Gelap. Tengok. Kami tiada pilihan tetapi terpaksa menggunakan deretan tandas yang diperbuat daripada kayu yang terdapat di situ. Kerana terlalu lama menunggu, kami mula resah dan membuat keputusan untuk menjengah kerja-kerja pembersihan jalan akibat tanah runtuh tersebut. Okey, sekarang kerja pembersihan sudah selesai, jadi kami kena bergegas untuk meneruskan perjalanan. Okey, jumpa lagi. Ini latihan ni. Mungkin inilah dia. Selepas kerja-kerja pembersihan laluan tanah runtuh selesai, kami meneruskan perjalanan dalam keadaan hujan dan suasana gelap gelita melalui jalan yang sempit. Kami tidak dapat memecut kerana jalan begitu sesak dengan bukan sahaja kenderaan ringan tetapi juga kenderaan berat. Dan seperti pemandu lain, kami terpaksa berhati-hati ketika berada di atas jalan yang licin disebabkan hujan yang masih lebat. Kerana terlalu lama dalam kenderaan, kami singgah di satu kawasan rehat untuk menyegarkan badan. Di situ kami mengambil kesempatan untuk berlegar-legar dalam bangunan sebelum terserempak dengan sebuah kedai menjual pelbagai jenis teh. Okey. Sekarang kami sedang disajikan untuk minum teh cara tradisional. Okey, kalau tengok tempat ni penuh dengan pelbagai jenis teh, daun teh, batang teh dan sebagainya sebab ini merupakan Pu'er tea. Kita lebih kurang 30 km lagi ke Pu'er. So ini di antara dia punya cakap tarikan dia. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita akan melawatlah nanti. Penjual teh di situ menunjukkan cara tradisi penyediaan teh sebelum dia menawarkan secawan secara percuma kepada setiap daripada kami untuk merasai sendiri minuman teh keluaran China yang dikatakan banyak khasiat. Filem je. Oh, sekarang live demonstration. Okey. Jangan tengok orang jadi bahaya kan. Tengok ini ada teh yang paling mahal sekali je. Tu lah. Memang. Cakap dia balik. Soalan dia pendek je. Malaysia. Rupanya tanya dari mana? Oh, dia banyak orang. Kuala Lumpur, Malaysia. Malaysia对。 Lechong wei. This is a tea mountain area. Oh, di mountain area. Yeah. Dalam keadaan berehat, kami tetap mengingati tanggungjawab bersolat dalam apa jua situasi, biarpun suasana bising dan penuh sesak. 今天是星期
Selepas menunaikan kewajipan menghadap Yang Maha Esa, kami menyambung perjalanan yang masih jauh melalui beberapa plaza tol dan pusat pemeriksaan polis. Hati kami sentiasa berdebar-debar apabila menghampiri pusat pemeriksaan polis kerana bimbang akan keselamatan kami. Semua pasport diserahkan kepada seorang anggota keselamatan untuk urusan semakan kesahihan dokumen perjalanan kami. Di sini peranan Andy amat diperlukan untuk membantu mempercepatkan pemeriksaan pasport kami. Semasa Andy sibuk melayani karenah pegawai Cina tersebut, kami terpaksa menunggu di luar pusat pemeriksaan yang gelap gelita dan dalam keadaan mengantuk. Jangan pendek. Dan kita pun tak pernah pergi ke tempat-tempat tu sebab tu kita buat macam tu. Yang ini memang kita buat jarak panjang-panjang sebab Thailand ni selalu dulu kita pergi. So okey lah. An option lah. Hantar balik pula. Okey, Zul. Untuk makan tengah hari nak kena masak ke apa? Tak payah, sini dengan makan. Tak jaga. Makan luar. Wow, best. Kamu. Alhamdulillah, urusan pemeriksaan pasport berjalan lancar. Kami diberi lampu hijau oleh pihak polis untuk meneruskan perjalanan ke Bandar Shadian. Tetapi dengan diiringi sebuah kereta peronda yang membawa kami kira-kira 50 km ke tempat penginapan yang telah kami tempah. Alasan polis supaya kami diiringi anggotanya ialah untuk memastikan kami tiba dengan selamat di tempat yang dituju. Setibanya di hotel penginapan, seorang pegawai polis telah mengambil gambar setiap seorang daripada kami sebelum menyerahkan semula pasport kami. Tuan arah. Sebelah Toknya. Kami memeriksa keadaan tayar sebuah daripada kenderaan pacuan 4 roda yang menghadapi masalah. Muhammad Syahuri terpaksa mengeluarkan tayar kanan belakang kenderaan untuk memeriksa pelapik brek yang rosak. Habis langsung. Habis? Sebelah-sebelah dah. Yang sebelah ni okey lah. Dia makan sebelah ni. Saya tanya mekanik. Mekanik, apa cerita ni? Cerita sikit mekanik. Apa yang berlaku? Apa masalah? Punca dia apa? Bunyi masa bawa. Perjalanan agak melebihi dari 3,000 lah. 3,000 kilometer. Ini tak ada well preparation sebenarnya. Jadi benda ni makan. Sebab bebanan kereta ni dengan orang semua sekali, benda ni dia akan makan benda ni. Dia makan sebelah. Tapi makan sebelah. Jadi kita perlu cari kat mana kita dapat benda ni di Shadian. Kalau sekiranya dapat, maknanya adalah kita minta dengan Allah, kita dapatkan benda stok spare part ni supaya esok kita akan jalan lebih smooth. Semasa kami tiba di Bandar Shadian, kami menyiapkan diri untuk bersolat bersama penduduk Islam bandar itu yang kelihatan sedikit demi sedikit menuju ke masjid. Kami solat berjemaah dengan mereka yang terdiri daripada golongan berusia dan dewasa. Usai solat, kami meluangkan masa di dalam masjid yang begitu indah dan tenang. Lama-kelamaan jemaah tadi mula meninggalkan masjid disusuli oleh kami untuk kembali ke tempat penginapan. Jalan je. Apabila suasana semakin terang, kami meluangkan masa di luar hotel penginapan dengan mengunjungi deretan gerai makan yang berdekatan, dan ini membuat anak tekak teringin menjamah makanan yang dijual di situ. Pada mulanya timbul perasaan was-was untuk merasa masakan yang ada kerana mungkin terbawa-bawa dengan pemikiran penyediaan makanan tidak halal oleh kaum Tionghoa di negara sendiri.
Tetapi fikiran yang waras menguasai segala-galanya hingga perasaan yang mencurigakan itu dapat ditepis. Lebih-lebih lagi apabila terlihat penjualnya yang berkopiah dan bertudung. Di situ juga kami berkenalan dengan Hafiz Sahlin, warga Cina beragama Islam yang ketika itu sedang bercuti daripada melanjutkan pengajian di Malaysia. Kami juga diperkenalkan dengan ayahnya Ibrahim. Dalam pada itu, semakin meninggi matahari, semakin ramai lelaki dan perempuan melewati masjid utama Shadian, baik yang berumur, dewasa dan kanak-kanak. Terdetik di hati untuk berkenalan dengan mereka dan menyelami perasaan dan kepercayaan mereka mengenai Islam yang dianuti sekian lama. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masjid utama Shadian adalah satu daripada 10 masjid yang terdapat di bandar itu dengan 90% daripada 15,000 penduduknya beragama Islam. Ia siap dibina pada 2009 dan struktur bangunannya unik dengan nilai seni bina Arab seakan-akan Masjid Nabawi di Madinah. Shadian pernah menjadi bahan berita utama dunia disebabkan kejadian pembunuhan beramai-ramai orang Islam pada 1975 yang memaksa semua masjid ditutup ketika satu revolusi pada 1966 hingga 1976. Dalam kejadian itu, 1,600 orang maut. Semua koleksi buku Islam di perpustakaan masjid itu turut musnah dalam kebakaran dan pembunuhan yang berlaku di 7 kampung di wilayah Yunan. Konflik antara Parti Komunis Cina dengan penduduk tempatan etnik Hui bermula sejak 1974 apabila mereka membuat tuntutan kebebasan beragama seperti yang termaktub di bawah Perlembagaan Cina. Namun keadaan sekarang tenang kembali dan ramai orang luar turut datang menziarahinya. Bagi penduduk Islam, mereka kini tinggal secara aman tetapi sentiasa berhati-hati terhadap sebarang ancaman. Kehadiran kami terutama kelibat kedua-dua kenderaan yang dipenuhi pelekat dan panduan laluan menjadi tarikan penduduk setempat. Mereka amat teruja dengan panduan laluan yang akan kami lalui nanti selain kagum dengan semangat tinggi kami untuk menunaikan haji dengan menempuh jalan di negara mereka. Walaupun tidak memahami bahasa antara satu sama lain, kami sedaya upaya menerangkan kepada mereka hajat pengembaraan kami. Interaksi yang mesra membuatkan kami merasakan tali persaudaraan yang erat walaupun kami baru menemui mereka. Bang, ini pas Ibrahim semalam tolong kita dapatkan spare part brake. Oh, alhamdulillah. Kita rosak kan? Ibrahim, pengyau, help brake. Oh. Kedatangan kami ke Bandar Shadian amat tepat waktunya kerana ketika itu kanak-kanak dan pelajar sekolah sedang bercuti musim panas. Lazimnya semasa cuti, mereka akan menyertai kem musim panas yang dianjurkan di perkarangan sebuah masjid yang terletak tidak jauh dari tempat penginapan kami. Alhamdulillah, kita selamat sampai di salah sebuah masjid di Shadian, iaitu masjid yang kedua terbesar di Shadian. InsyaAllah Hafizah akan menunjukkan kami kawasan sekitar apa aktiviti mereka di sini. Kami dipercayai ada pelbagai aktiviti-aktiviti sosial ataupun masyarakat di sini. Kami dibawa ke kem musim panas oleh Hafiz Sahlin untuk melihat sendiri aktiviti kesukanan dan berbentuk keagamaan. Lebih menyerlah ialah aktiviti sukan yang membuatkan suasana riuh rendah penuh dengan gelak ketawa dan senda gurau. Kami tidak melepaskan peluang untuk turut menyertai aktiviti sukan bersama pelajar lelaki dan perempuan yang kecil dan dewasa. Daripada raut wajah semua pelajar itu amat ketara. Mereka merasa begitu gembira dapat bermain bersama-sama orang asing seperti kami. Begitu juga dengan kami berlapan yang begitu gembira dapat meluangkan masa bersama mereka yang selama ini kami dengar terpaksa hidup dalam kesukaran di negara yang berpenduduk 1.4 bilion orang tetapi tidak memberi layanan yang baik kepada masyarakat Islam. Tidak lama kemudian, pihak pengurusan masjid mengajak kami berlapan untuk berehat dalam bilik perpustakaan yang terdapat di situ.
Penantian kami dalam perpustakaan itu mengambil masa yang agak lama tanpa sebarang hidangan sajian makanan. Dan ini membuatkan kami muskil disebabkan kami dibiarkan begitu sahaja di perpustakaan tersebut. Bagi mengetahui lebih lanjut kenapa kami terpaksa menanti begitu lama, saksikan episod seterusnya pada waktu dan hari yang sama minggu hadapan menerusi Astro 502 dan Hype TV 631.